Assalamualaikum dan salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, langkah drastik daripada para pengilang yang menurunkan harga belian padi daripada RM1,800 per tan kepada RM1,450 per tan bermula 10 Oktober yang lalu meresahkan para pesawah ketika ini. Apa yang dihujahkan di peringkat pengilang ketika ini adalah kerana harga jualan RM2.60 per kilogram tidak lagi memberikan keuntungan kepada mereka. Ia juga dikatakan susulan operasi yang dijalankan kementerian bagi menguatkuasakan larangan campuran beras putih tempatan dan beras putih import. Situasi ini menjelaskan bahawa sememangnya beras putih tempatan yang telah ditukar sarung ke beras putih import mendorong bekalan beras tempatan yang rendah di pasaran selepas hampir 1 tahun. Penurunan harga belian padi ini menjejaskan mata pencarian ribuan pesawah yang berada di kawasan fasa 3 tanaman padi dengan anggaran 5,000 sehingga 6,000 hektar yang belum dituai kerana menunggu giliran jentera. Walhal, pesawah di kawasan lain yang lebih awal telah menjual padi dengan harga RM1,800 per tan. Keadaan ini menyebabkan ada pesawah yang menikmati harga belian yang tinggi, manakala ada pesawah yang terpaksa menjualnya pada harga yang rendah dan tidak menguntungkan. Oleh yang demikian, saya memohon penjelasan kementerian supaya menyediakan pelan tindakan segera bagi mengatasi isu ini. Pertama, langkah segera bagi memastikan pengilang mengekalkan harga belian padi pada ringgit Malaysia RM1,800 per tan sekurang-kurangnya sehingga habis musim ini. Yang kedua, isu bekalan beras tempatan dengan harga kompetitif wajar ditangani dengan komprehensif. Dan ketiga, sistem sokongan keuangan kepada pesawah yang terjejas berikutan bencana banjir yang teruk sebelum ini. Sekian, terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Soalan Yang Berhormat ni dia ada 3 bahagian. Merujuk kepada isu pertama yang dibangkitkan oleh YB Pokok Sena berkaitan langkah segera bagi memastikan pengilang mengekalkan harga belian padi pada RM1,800 Malaysia per tan sekurang-kurangnya sehingga habis musim ini. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan telah melaksanakan harga minimum terjamin padi atau dengan izin Guaranteed Minimum Price GMP, iaitu harga minimum belian padi yang perlu dibayar oleh pengilang padi kepada pesawah dan penetapan ini juga tertakluk kepada pemutuan sebenar padi. Pelaksanaan GMP ini adalah bagi melindungi kepentingan pesawat supaya mendapat hasil jualan padi pada harga yang berpatutan. Kadar GMP semasa telah dinaikkan dari ringgit Malaysia 1,200 pada ringgit Malaysia 1,300 per tan metrik di Semenanjung, dan pelaksanaannya telah diseragamkan bagi Sabah dan Sarawak berkuat kuasa pada 15 hari bulan Februari 2024. Pada masa ini, pengilang padi komersial atau pemegang lesen membeli padi bebas menawarkan harga belian padi yang terbaik kepada pesawat, namun perlu mematuhi harga minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Turun naik harga belian padi adalah keputusan perniagaan yang dibuat oleh pengilang bergantung kepada permintaan dan penawaran pasaran. Buat masa ini, kerajaan masih mengekalkan harga minimum terjamin padi pada kadar yang telah ditetapkan. Keduanya berkaitan isu bekalan beras tempatan dengan harga kompetitif yang wajar ditangani dengan komprehensif. Mengenai isu bekalan dan harga beras tempatan pula, Kementerian sentiasa memberi perhatian terhadap isu bekalan beras putih tempatan di pasaran yang melanda negara sejak tahun 2023. Dalam hal ini,
KPKM sentiasa berusaha dengan pelbagai pendekatan bagi memastikan keberadaan bekalan beras putih tempatan di pasaran mampu untuk memenuhi keperluan pengguna walaupun berdepan dengan pelbagai faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi produktiviti padi dan beras negara. Antara pendekatan yang diambil adalah mengedar beras putih tempatan melalui program jualan dan outlet di bawah Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA serta rantaian pasaraya terpilih. Bermula dari bulan Jun 2023 hingga 19 September 2024, sebanyak 6 juta kampit beras putih tempatan 10 kg telah diedarkan oleh FAMA, LPP dan pemborong. Namun, KPKM tidak menafikan terdapat premis-premis runcit seperti kedai runcit dan pasaraya yang tidak memperolehi bekalan beras putih tempatan. Situasi ini perlu diberi perhatian agar rakyat terutamanya di kawasan luar bandar mendapat akses kepada bekalan beras putih tempatan. Untuk makluman ahli yang berhormat selanjutnya, harga maksimum beras putih tempatan telah ditetapkan pada kadar RM2.60 sekilogram sejak tahun 2008 bagi memastikan rakyat mendapat beras pada harga yang berpatutan ekoran peningkatan mendadak harga beras di pasaran global pada ketika itu. Namun selepas 16 tahun, harga maksimum beras putih tempatan tersebut belum lagi disemak dan ini telah memberi kesan langsung kepada pesawat dan pengilang yang menghadapi kenaikan kos di peringkat pengeluaran padi dan beras. Pada masa ini, cadangan penyelarasan harga baru beras putih tempatan masih belum dimuktamadkan sepenuhnya. Memandangkan kajian terperinci sedang berjalan serta akan turut mengambil kira hasil kajian yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau MyCC. Ketiga, berkaitan isu sistem sokongan kewangan kepada pesawat yang terjejas berikutan bencana banjir yang teruk sebelum ini. Terdapat dua bentuk bantuan yang disediakan oleh kerajaan kepada pesawat yang terkesan akibat banjir, iaitu yang pertama, bantuan dalam bentuk dana diberikan melalui Tabung Bencana Tanaman Padi atau TBTP kepada pesawat yang mengalami kemerosotan pengeluaran padi akibat daripada banjir serta bencana lain. Bantuan ini adalah berbentuk touch point, iaitu penyaluran bantuan secara tunai khusus kepada pesawat yang mengalami kerugian akibat bencana alam. Dan yang kedua, bantuan dalam bentuk khidmat nasihat teknikal kepada pesawat mengenai pengawalan bencana yang disebabkan oleh pesawat dan perosak serta menggalakkan pembangunan Standard Operating Procedure atau pakej pengurusan penyakit bagi penyakit bawaan banjir oleh Jabatan Teknikal di peringkat daerah dan negeri. Pemberian bantuan kewangan kepada pesawat yang terjejas adalah tertakluk kepada penilaian oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal Tabung Bencana Tanaman Padi. Kadar bantuan yang diberikan kepada pesawat adalah mengikut keluasan yang musnah, iaitu bagi peringkat tanaman 1 hingga 70 hari, kadar bantuan adalah sebanyak RM876 per hektar, manakala bagi peringkat tanaman 71 hingga 120 hari adalah sebanyak RM1,800 per hektar. Jumlah maksimum bantuan kepada setiap pesawat yang layak adalah terhad kepada kawasan yang musnah seluas 3 hektar sahaja dalam satu musim penanaman. Selain itu, Skim Takaful Tanaman Padi atau STTP turut diperkenalkan bagi tujuan melindungi pesawat individu yang berdaftar di seluruh negara daripada bencana alam yang boleh menjejaskan pengeluaran padi. Dari segi pelaksanaan, STTP telah dilancarkan pada bulan September 2024 dan akan dilaksanakan kepada pesawat yang akan mula bertanam pada Oktober 2024. Skim ini akan dilaksanakan secara berfasah bagi tempoh 2 musim, iaitu bermula pada Oktober 2024 hingga September 2025.
Kadar perlindungan yang disediakan di bawah STTP ini adalah sehingga RM3,000 Malaysia per hektar per musim dan tidak ada had tuntutan. Skim ini akan memberi perlindungan kepada pesawah yang terlibat dengan bencana seperti banjir, kemarau, kebakaran jadi, kilat, petir, letupan, ribut taufan, ribut angin, hujan batu, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah runtuh, tsunami, penyakit tanaman dan serangan makhluk perosak. Pesawah yang terkesan dengan bencana perlu memaklumkan kepada agensi berkaitan atau yang diiktiraf oleh kementerian dengan menyertakan dokumen berkaitan dan mematuhi proses tuntutan dilaksanakan seperti mana yang ditetapkan dalam manual operasi tuntutan program STTP. Pelaksanaan skim ini akan membolehkan pesawat terlibat mendapat pampasan yang setimpal. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Pokok Senak untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Apa yang suka untuk saya bangkitkan lagi ialah berkaitan dengan realiti pesawah di bawah sana yang agak meruncing sekarang ini. Ini bermula daripada dasar penyasaran subsidi diesel yang menjadi salah satu sebab kepada kenaikan kos input pertanian 30 hingga 40%, kos jentera, benih, tanah sawah, sewa tanah sawah dan sebagainya. Bila isu timbul, isu belian padi yang rendah daripada pengilang sebagaimana yang saya bangkitkan, saya mengira kementerian perlu menilai secara menyeluruh dan berangkai, dan mungkin ada isu berangkai antara satu masalah dengan satu masalah lain. Jadi apa yang suka untuk saya kemukakan soalan tambahan adalah apakah tindakan bersepadu untuk keluar daripada kemelut industri padi dan beras negara. Yang kedua, bagaimana pula kerajaan mahu memastikan permasalahan isu besar seperti belian padi, kos input pertanian, bekalan beras tempatan dapat diselesaikan secara tuntas. Saya terima kasihlah dengan jawapan yang diberi tadi. Tapi rakyat ni, sebagaimana Pak Tani, mereka mengharapkan supaya kalaulah isu belian, isu penetapan harga lantai belian padi, jadi diharapkan ada usaha untuk pergerakan naik, bukan pergerakan turun. Jadi jangan berlaku penurunan harga, tapi sebaliknya ada peningkatan kerana kos yang semakin meningkat. Di samping itu, sebagaimana yang dibangkitkan iaitu masalah sawah yang terkesan rosak kerana banjir. Jadi harapan yang amat tinggi daripada para pesawah ialah mengharapkan bantuan segera, pampasan segera, kerana itulah akan dijadikan modal untuk mengusahakan sawah pada musim yang akan datang. Terima kasih. Yang Dipertua. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat, seperti mana kita sedia maklum, isu padi dan beras ini memang isu yang sangat dekat di hati rakyat dan juga satu isu dan industri yang diberi tumpuan yang khusus daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Mula daripada tahun ini, industri padi beras telah menjadi satu industri fokus dan kita telah mula satu program yang dinamakan sebagai Gelombang Padi. Sebab ada beberapa isu yang kita kena menangani sekiranya kita ingin memastikan bahawa ada keterjaminan daripada segi bekalan beras kepada rakyat di negara kita yang mengambil ataupun makan beras seperti makanan ruji mereka tiap-tiap hari. Maka beberapa minggu yang lalu, kementerian telah mengumumkan beberapa langkah reformasi khususnya dalam industri beras. Yang pertama, kita sedang membuat kajian untuk memperkenalkan peraturan melarang campuran beras putih tempatan bersama dengan beras putih import. Untuk memberi penguatkuasaan kepada larangan tersebut, mungkin akan ada garis panduan ataupun akta-akta undangan yang baru yang akan diperkenalkan nanti. Yang kedua, untuk menggabungkan kuasa
di bawah agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, di bawah Kawal Selia Padi dan sebagainya, kita akan menggabungkan kuasa penguatkuasaan supaya kita boleh membuat kerja seperti siasatan dan sebagainya dengan lebih cekap. Yang ketiga adalah untuk mengasingkan kuasa di antara bahagian Kawal Selia Padi dan juga bahagian pembangunan padi untuk mengelakkan konflik of interest di antara konflik of interest dengan izin di antara kedua bahagian itu. Dan yang keempat adalah untuk mereformasikan agensi seperti NAFAS untuk meningkatkan lagi kecakapan khususnya daripada bekalan bahan-bahan input kepada pesawat-pesawat kita. Berkaitan pula dengan macam mana kita mau meningkatkan lagi industri padi kita. Kita nampak di sini yang pertama, kita telah memberikan fokus kepada keperluan infra yang diperlukan oleh pesawat-pesawat. Baru-baru ini kita telah mengumumkan pembinaan seperti telaga tiup, kerja penyelenggaraan di sistem-sistem pengairan dan sebagainya. Ini semua untuk meningkatkan keperluan dan saluran air kepada pesawat-pesawat. Antara masalah yang kita hadapi di negara kita adalah bila berlakunya banjir, kebanyakan air itu mengalir ke laut. Sedangkan air itu diperlukan oleh pesawat-pesawat. Pesawat bilang saliran air dia tidak cukup. Tapi bila ada hujan yang lebat, banjir, air itu hilang ke laut. Maka kita tidak ada catchment dengan izin. Bagaimana kita boleh menangkapkan air itu dan menyalurkannya kepada bahagian yang diperlukan khususnya kepada sawah-sawah pertanian. Jadi dalam Belanjawan 2025 yang amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa inisiatif khususnya berkaitan dengan infra di kawasan jelapang padi dan juga infra seperti pengairan, pump house, saliran dan sebagainya yang akan diberikan tumpuan oleh Kementerian untuk meningkatkan lagi kemudahan infrastruktur kepada pesawat-pesawat kita. Berkaitan pula dengan pelaksanaan ataupun penyerahan bantuan-bantuan kepada pesawat yang terjejas, kita mohon supaya pesawat yang terjejas cepatlah berhubung dan memberikan laporan kepada Jabatan Pertanian di daerah dan juga kepada jabatan-jabatan teknikal supaya kertas itu boleh diangkat kepada pihak kementerian supaya bantuan itu boleh disalurkan secepat mungkin supaya tidak menjejaskan cash flow pesawat tersebut untuk memulakan lagi penanaman dalam musim yang akan datang. Sekian dan terima kasih.